So kembali ke Kuartal Little Channel. Tapi sebelum abang nak teruskan video ni, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ini. Sas. So hai korang, bersama Abang G QLC. Seperti biasa di channel ni, abang banyak mempaparkan tentang pemotoran, review part dan aksesori dan banyak lagi. So korang yang baru singgah sangat dekat channel ni, abang nak minta korang beramai-ramai untuk tekan dulu butang subscribe dan follow abang di semua social media, di Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Abang akan letakkan nanti link di ruang description di bawah. So guys, hari ni abang nak berkongsi dengan korang tentang satu masalah yang sering kali dihadapi oleh para bikers ataupun korang yang menaiki motosikal, iaitu tank slapper ataupun tank slap. Tak kisahlah apa yang korang nak panggil, yang penting tank slap ni berkemungkinan akan berlaku dekat korang ataupun dekat sesiapa saja yang memandu motosikal. So hari ni punya episod kita nak bincang tentang tank slap dan bagaimana cara nak mengatasi tank slapper ini. So semuanya abang akan kupas dalam episod kali ni guys. So stay tune, kita akan mengupas tentang bagaimana nak mengelak daripada tank slap dan juga mengatasi apabila kita mengalami masalah tank slap. Tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok bagaimana tank slap boleh berlaku guys. So okey, kita bercakap pasal tank slap dulu guys. Tank slap ni dia berlaku biasanya bila kita memandu motosikal dalam keadaan yang laju. Dan tank slap ni jarang berlaku pada keadaan motosikal yang normal. Kalau orang bawa dalam keadaan yang tak laju, jarang berlaku. Tetapi kadang-kadang boleh berlaku. Dia akibatkan beberapa faktor daripada permukaan jalan raya tersebut dan juga bagaimana cara kita memandu motosikal tersebut. Okey, salah satu, kalau korang tengok dalam video footage ni, kita tengok kebanyakan yang berlaku tank slap daripada masalah dia orang wheelie. Dia orang wheelie, okey. Bila dia orang wheelie saja dalam keadaan power motosikal, torque yang sangat tinggi, RPM yang sangat tinggi, motosikal tadi dia wheelie, dan bila dia jatuh di permukaan jalan tadi tidak rata guys. Bila tidak rata, so berlakulah tank slapper, okey, ataupun tank slap. So bila tank slap ni berlaku, kebanyakan riders yang panik, end up dia orang akan jatuh. Okey, nanti kita akan bincangkan bagaimana untuk mengelakkan tank slap ni dan kita nak mengawal tank slap ni guys. Okey, itu yang pertama, dia orang wheelie. Yang kedua guys, tank slap ni dalam keadaan korang tarik pickup, dalam keadaan laju korang tarik pickup, tarik pickup, tiba-tiba permukaan jalan tadi dia ada bouncy sikit. So bila dia bounce, dia juga akan berlaku tank slapper. Okey, korang tak dapat nak handle motosikal korang. So bila berlaku macam ni guys, kebanyakan orang dia panik dan tekan brake. Kalau korang tekan brake tangan, end up dia korang akan kena high side. Dia akan baling korang turun di bahagian hadapan motor. Ini yang selalu berlaku. So selain pada tu, tank slap juga boleh berlaku waktu korang exit corner. Korang exit corner dalam keadaan motor yang tidak cukup stabil, tetapi korang dah buka minyak. Bila korang buka saja minyak, motor korang akan mengalami gegaran yang akhirnya akan membawa kepada tank slap. Okey, ini antara 3 faktor yang common berlaku tank slap terhadap motosikal. Okey, bagaimana kita nak atasi masalah tank slap ni? Bolehkah motosikal dapat mengawal keadaan ni dengan secara sendiri? Okey, jawapan dia boleh. So sekarang ni motor yang keluar dekat pasaran, motor-motor baru mostly dah built-in Electronic Stabilization Control ataupun ESC, yang mana dia sendiri akan mengawal bila motosikal kita, motosikal korang berada dalam keadaan tank slap. So ESC ni dia akan mengurangkan vibration tersebut. Selain daripada tu guys, bagaimana kita nak mengatasi masalah tank slap ni? Kalau kita motosikal kita normal, tak mempunyai sebarang elektronik, so dia ada beberapa faktor kita boleh mengawal dalam keadaan tank slap tu berlaku. Yang pertama, abang nak share dengan korang, korang jangan panik. Okey, tips nombor 1, jangan panik. Kalau korang panik, korang tak dapat handle motosikal korang. Trust me. Okey, itu yang pertama. Tips nombor 2, jangan tekan brake tangan. Jangan guna brake tangan.
So bila berlaku time slap, korang jangan terus tekan brake, kerana ni akan mengakibatkan korang high side. Okey, sama ada korang exit corner ataupun dalam keadaan pick up yang terlalu kuat, korang tarik, ataupun korang wheelie, korang turun, korang tekan brake, waktu time slap korang akan jatuh, trust me. Okey, nombor 3, macam mana nak mengatasi tank slap. Bila berlaku tank slap ni, cara pertama korang kena biarkan enjin motosikal korang, enjin braking secara neutral. Korang jangan buat apa. So korang tutup saja throttle dan biar enjin korang saja yang braking. So ini akan memperlahankan motosikal dan akhirnya korang dapat mengawal balik masalah tank slap tadi. Okey, itu 3 tip yang abang boleh bagi bagaimana korang nak mengawal motosikal korang daripada masalah tank slap ni tadi. Okey, selain daripada tu guys, selain daripada tu, kita nak cakap macam mana kita nak mengawal dengan bajet yang tidak begitu tinggi tetapi dapat mengawal motosikal kita dalam masalah-masalah ni. So jawapan dia kepada masalah tank slap tadi adalah gunakan steering damper guys. So korang boleh gunakan steering damper untuk mengawal tank slap motosikal korang. So steering damper ni bukan saja dia mengawal tank slap motosikal korang, tetapi dia juga memberi stability terhadap pemanduan korang. Okey, kita cakap pasal tank slap dulu. So bila berlaku tank slap guys, bila berlaku tank slap, handle korang akan begitu kuat goncang, sangat kuat lah, vibration yang sangat kuat, goncangan yang sangat kuat. Bila korang pakai steering damper, oh ketat yang steering damper ni. Okey, korang pakai steering damper, korang boleh adjust. Okey, daripada korang tengok kat sini dia ada adjustment. Okey, ada adjustment daripada plus hingga minus. Dekat sini nombor 1 sampai nombor berapa setiap damper dia adalah dia punya kekuatan ataupun torque dia yang masing-masing. Lagi keras korang buka, maksud lagi keras damper ni nak bergerak. Ni kuat ni sampai ketar tengah memang lagi kuat. So bila berlaku tank slap, steering damper ni lah yang akan mengawal ataupun akan memberi perstabilan terhadap motosikal korang. Amboi, perstabilan, tu dia bahasa. Okey, dia akan stabilkan motosikal korang. So fungsi dia menstabilkan motosikal korang. So bila berlaku tank slap, berlaku korang exit corner, berlaku tank slap dan sebagainya, so inilah fungsi steering damper. So steering damper ni juga dia mengawal korang punya handle supaya lebih berat. Okey, lebih berat daripada biasa. So kalau steering korang sangat ringan, kalau senanglah kita cakap dulu, orang cakap kunci tengkuk, betul tak? Nak bagi handle tu berat, kunci tengkuk. Okey, sekarang ni orang pakai steering damper. So steering damper fungsi dia untuk mengetatkan bahagian tengkuk ataupun bahagian handle. So korang pakai steering damper, masalah tank slap kalau berlaku, dia akan mengurangkan vibration tersebut. Boleh berlaku tank slap tetapi dia boleh mengurangkan tank slap tersebut. So abang advice untuk korang boleh pakai steering damper. Steering damper sangat banyak kat pasaran sekarang ni. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang lokal, ada yang ori. So tengok kepada keperluan korang, kepada bajet korang sebenarnya. So kalau korang ada bajet yang bagus, korang boleh pergi kepada high end seperti Olin, Mattress, Hyper Pro, apa lagi macam-macam lagi steering damper yang ada kat pasaran. Tapi kalau korang nak pakai juga, ada juga local brand yang keluarkan steering damper dengan bajet yang rendah tetapi kualiti yang juga agak baik, seperti RCB, Rapido, Apido, semua korang boleh pakai. Tengok kepada jenis motosikal korang. So kalau kata korang pakai bike yang 250 ke bawah, abang rasa apa saja steering damper dapat mengawal motosikal korang. Tetapi kalau korang pakai super bike, korang pakai CC yang besar, so abang advise korang pakai yang lebih mahal, lebih berat dia punya hydraulic dia, untuk memberi keselamatan yang lebih terhadap motosikal korang. So guys, inilah antara sebab kenapa steering damper dia sangat penting untuk motosikal kita. Dan steering damper ni juga salah satu keperluan untuk normal road maupun di dalam track. Kalau korang bawa motosikal korang ke dalam track, abang advise korang untuk dapatkan steering damper dulu untuk motosikal korang, untuk mendapat stability yang sangat bagus dan juga
safety yang sangat baik. Korang akan lebih confident bila turun ke dalam track. So untuk normal ride juga korang boleh dapatkan steering damper. Kita tak tahu benda ni bila akan berlaku. Korang tengah speed dalam high speed yang tinggi di highway dan sebagainya, permukaan jalan yang tidak rata dan tidak baik boleh mengakibatkan korang terlibat dalam masalah tank slap. So bila ada steering damper, dia boleh mengawal salah satu masalah yang boleh mengakibatkan crash di atas jalan raya. So 3 tips tadi abang kongsi. Abang harap korang jangan panik kalau berlaku tank slap, sebab kalau korang tak panik, InsyaAllah korang tidak akan jatuh bila berlaku tank slap, guys. So abang rasa perkongsian abang untuk hari ini sampai di sini saja. Masalah tank slap dan cara mengatasi dia, dan keperluan steering damper untuk mengatasi masalah tersebut. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, Quarter Liter Channel. See ya.